أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang dilakukan sama keadaan dengan orang yang tidak berdosa. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengurusi Surah Ad-Diniyah, yang juga pengurusi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, bersama seluruh jawatankuasa pengurusan dan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga pengurusan Tahfiz Ad-Diniyah yang dimuliakan Tuan Imam yang memimpin solat berjemaah maghrib kita baru sebentar tadi, juga para jemaah muslimin dan muslimah, juga anak-anak Tahfiz Ad-Diniyah, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah taala pada zahir, pada jasad masing-masing, yang dengan itu akan menyumbang kepada kesihatan rohani untuk semuanya berada dalam keadaan iman dan takwa yang terbaik, agar ia berkemuncak dalam bentuk yang terbaik itu pada saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama dengan para jemaah sekalian pada malam ini dalam saya melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan untuk bersama dengan para jemaah sekalian dalam siri kuliah maghrib bulanan yang berjadual untuk saya pada setiap Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyumbang kepada segala kebaikan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang menekuni ilmu-ilmu yang boleh membawakan kefahaman yang lebih tepat terhadap agama Allah untuk diri masing-masing, dan juga dalam masa yang sama mengelakkan apa jua salah faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah. Para jemaah yang demikian Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita bertemu pada malam ini selepas saya tak dapat hadir untuk dua pertemuan yang lalu. Satu kegagalan
yang agak besar untuk saya lah. Gagal untuk hadir 2 kali berturut-turut atas masyakkah kekangan yang tak dapat dielakkan. Soal kekangan masa 1 kali, ada sedikit kekangan kesihatan sekali, dan hari ini alhamdulillah dapat juga hadir walaupun dipalit oleh kekangan masa sebenarnya. Tadi sampai rumah daripada Tapah Perak sekitar jam 6.45 petang, bergegas untuk mandi dan sebagainya, bekerja ke sini, tak sempat berjemaah untuk jemaah yang sebenar. Saya masbuk dengan Tuan Haji Ali yang saya kira beliau tengah solat sunat rasanya. Terima kasih Tuan Haji Ali yang membolehkan saya berjemaah juga akhirnya, lambat sampai dalam keadaan yang lambat tiba di rumah sebentar tadi. Namun kekuatan yang saya usahakan ini Allah izinkan untuk saya dapat bersama. Kalau tak dapat malam ni, gagallah saya untuk kali yang ketiga berturut-turut. Bulan depan tak ada dah, tak dapat kuliah dah. Jadi saya fikir-fikir kenapa saya tak naklah menjadikan begitu keadaannya, maka ikhtiar saya usahakan juga untuk dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hadir, untuk selamat sampai di sini dalam keadaan yang begitu sempurna. Alhamdulillah, insya-Allah taala sebagaimana yang disebutkan tadi, Allah izinkan segala-galanya. Jadi para jemaah, kaum muslimin, muslimat juga anak-anak tahfiz sekalian, kita bertemu pada malam ini insya-Allah taala untuk saya kembali membawakan perbincangan kepada para jemaah sekalian berpandukan kitab Taubat dan Liku-likunya, yang sekira anak-anak tahfiz ada kitab ini di tangan masing-masing, ada masing-masing insya-Allah. Jadi kita sebagai sedikit rungan ulang kaji, kita bertemu dalam pertemuan demi pertemuan yang terdahulu untuk kita berbincang berkenaan dengan golongan manusia yang kedua. Dan golongan kedua di kalangan manusia yang terbentuk di akhirat besok, yang diulas oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Taubat dan Liku-likunya. Anak-anak pada muka surat 111. Lihat kitab masing-masing. Situ asas perbincangan kita. Dan lebih dahulu daripada itu, perbincangan ini bermula dengan golongan ataupun tingkatan pertama, kata Imam Ghazali, yang terbentuknya manusia di akhirat besok. Itu golongan orang-orang yang binasa, yakni orang yang akan kekal abadi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, iaitu tertera pada muka surat yang ke-104. Jadi kita berbicara anak-anak tahfiz dan para jemaah sekalian berkenaan dengan golongan yang kedua, yang mana dah sebutkan tadi, ianya dibincangkan pada muka surat yang ke-111. Itu golongan yang akan juga masuk neraka tetapi dengan adanya iman dalam hati mereka, dan mereka ke neraka untuk proses pembersihan dosa. Selepas selesai dosa mereka dibersihkan oleh Allah Ta'ala menerusi azab neraka itu, mereka akan dipindahkan ke syurga. Jadi berapa lama mereka di neraka bergantung kepada dosa yang mereka bawa sampai ke alam akhirat. Yang paling lama kata Nabi SAW maksimal selama, tak lama manalah, selama 7,000 tahun sahaja. Gitu. Itu yang maksimal. Yang minimal wallahu ta'ala wa'alam, bergantung kepada dosa yang dibawa sampai ke alam akhirat. Saya kita akan bincang. Jadi itu golongan yang kedua. Yang ketiga, anak-anak boleh lihat tajuk dia pada muka surat yang 133. Itu golongan orang-orang yang terselamat. Maksudnya selamat daripada azab neraka. Tak ke neraka. Akhirat besok mereka terus ke syurga. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Siapa mereka? Ini ialah hamba-hamba Allah yang mulia, para abid, ahli ibadah, alim ulama dan segalanya, yang dapat kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan jiwa yang sangat bersih, dan rahmat Allah Ta'ala memungkinkan mereka itu akan terus dibawa ke syurga. Juga mereka yang hidup di dunia bukan sebagai mukallaf. Mereka tidak terikat dengan dosa pahala dan sebagainya. Mungkin sebab mereka bukan orang yang sempurna. Begitu. Dan lain-lain jugalah, termasuk mereka, yakni anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan mereka belum sampai usia akil balik, mereka pun akan ke syurga di akhirat besok tanpa menempuh neraka. Itu golongan yang ketiga. Yang keempat, para jemaah sekalian juga anak-anak tahfiz, pada muka surat yang ke-134. Tajuk di situ ialah berkenaan dengan golongan yang beruntung,
Yang beruntung ni lebih istimewa daripada yang ketiga. Mereka juga akan terus ke syurga tanpa neraka, dan mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala dalam syurga disebabkan oleh kemuliaan mereka waktu hayat di dunia. Mereka para anbiya, mereka para mursalin dan yang seumpamanya itu. Itu lebih kurang pada jemaah sekalian tentang 4 golongan yang terbentuk di alam akhirat nanti, sebagaimana disentuh oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Taubat dan Liku-likunya. Maka kita kembali kepada golongan yang kedua yang saya sebut sebentar tadi, bahawa dalam pertemuan kita, dalam banyak pertemuan kita sebelum ini, saya ada menghuraikan berkenaan dengan satu perkara yang disebut sebagai khasyatullah. Ingat anak-anak, iaitu takutnya berdosa orang beriman kepada Allah, sebagai di antara ciri-ciri yang perlu ada pada orang beriman bagi mengelakkan mereka ke neraka di akhirat besok. Sebab bila mana adanya asas takut berdosa dengan Allah, ia akan menjadi benteng orang beriman itu daripada melakukan dosa. Mereka akan takut buat dosa, sebab mereka takut pada Allah. Jadi kata Imam Ghazali juga para ulama yang lain, dengan asas sebegitu mereka akan terhindar daripada dosa. Kalau terbuat dosa pun mereka segera bertaubat sebab takut kepada Allah. Maka natijahnya ialah mereka akan kembali ke alam akhirat, kembali kepada Allah dalam keadaan mereka sama ada tak berdosa ataupun mereka membawa dosa yang sangat minima. Gitu. Jadi akhirnya mereka, kalau dengan dosa minima tadi, mungkin rahmat Allah memungkinkan mereka juga ke syurga tanpa neraka. Atau kalau ke neraka sekalipun untuk azab yang sangat minima, tempoh yang paling singkat sebelum mereka dipindahkan ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu perbincangan yang lalu. Maka pada malam ini, pada saat ini kita berbicara berpandukan kitab Taubat dan Liku-likunya ini pada muka surat ke-111. Di bawah itu anak-anak lihat di mana Imam Ghazali rahimahullahu taala, saya ringkaskan apa yang ditulis di situ, itu berkenaan dengan istiqamah. Kalau yang pertama tadi sudah balik, yang pertama tadi ialah berkenaan dengan khasyatullah. Yang kedua ni ialah istiqamah. Di mana istiqamah itu ialah kita orang beriman ini berada pada landasan, pada paksi iman dan juga ibadah yang tepat. Kita kekal dalam keadaan iman dan ibadah yang tepat, yang sempurna sampai kita mati. Itu istiqamah. Jadi dengan cara itu, ia akan mengelakkan orang beriman daripada melakukan dosa. Jadi nak faham anak-anak dan semua para jemaah sekalian mudah aja. Maksudnya ialah bahawa yang memungkinkan berlakunya dosa bagi orang beriman ialah mereka tak mampu untuk istiqamah pada kebaikan, sama ada pada akidah tauhid ataupun pada ibadah yang mereka lakukan. Bila melencong, maka bermulalah dosa yang akan mereka lakukan. Tak melencong, istiqamah, kekal pada perkara yang baik tadi, insya-Allah mereka selamat. Itu maksud dia, lebih kurang macam tu. Boleh faham dengan maksud mudah. Jadi saya nak bawa contoh begini pada jemaah sekian. Bagaimana tidak istiqamahnya orang beriman menyebabkan mereka itu terdedah kepada bahaya dosa. Contoh, tuan-tuan pada jemaah sekian, contoh. Bagi mereka yang istiqamah berjemaah di rumah Allah, contoh, mereka akan dapat kelebihan berjemaah pertama yang Allah janjikan. Yang kedua, mereka akan terpimpin dalam keadaan solat yang sempurna sebab mereka berjemaah, ada imam yang bersama mereka. Di rumah Allah, rahmat itu memang melimpah ruah untuk mereka. Jadi banyak kelebihan untuk mereka. Maka dengan itu mereka akan dapat terhindar daripada melakukan kesilapan dalam ibadah solat sebab melazimkan diri berjemaah. Maka dengan itu akan mengelakkan mereka buat silap, buat dosa dalam hal mengejar kesempurnaan ibadah solat. Maka sebaliknya kalau tak istiqamah, maksudnya apa? Mungkin satu ketika dapat berjemaah, banyak ketika tak mampu nak berjemaah. Maka mungkin waktu itulah terdedah kepada kesilapan-kesilapan dalam solat. Rukun qauli mungkin, rukun fi'li mungkin yang silap dan sebagainya, apa jadi? Mungkin menyumbang kepada ketidaksempurnaan solat.
maka menatijahkan sesuatu yang silap, yang tak tepat pada si Allah Subhanahu Wa Taala, berdosalah si hamba tadi. Maka itu permulaan dosa. Yang lain banyak lagi lah. Kalau kita faham secara mudah begitu, yang lain banyak lagi. Maksudnya apa? Kemungkinan yang lain, sebab dia datang ke surau ke rumah Allah berjemaah, ada imam, ada sahabat-sahabat yang menegur perkara baik, kemudian bersambung dengan adanya kuliah. Jadi kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk mencari kelebihan-kelebihan yang ditawarkan di rumah Allah untuk mengukuhkan lagi iman dan takwa. Maka selamatlah diri tadi daripada dosa, terdedah kepada dosa. Tapi kalau tidak begitu keadaannya, maka mudah sekali untuk terdedah kepada dosa yang pelbagai kemungkinannya. Itu yang kecil tu. Yang lain banyak lagi, tuan-tuan puan-puan pada jemaah sekalian, kalau tidak istiqamah pada akidah dan juga ibadah yang tepat. Contoh sedikit, itu tadi lebih kepada ibadah. Contoh yang lain pasal akidah. Tuan-tuan puan-puan pada jemaah sekalian, umumnya kita boleh sebut berapa ramai umat Islam yang merasakan mereka beriman, tapi mereka dalam keadaan jahil, iman mereka, mereka tak sedar iman mereka telah pun rosak. Contoh jemaah sekalian, golongan liberal, golongan yang mengaku Muslim, tapi secara jujur kita bahaskan iman mereka berada pada kerosakan yang amat dahsyat. Liberal ni maknanya mereka ni berpegang kepada fahaman, pegangan akidah yang tidak tepat. Soal dosa pahala, mereka terbuka, sangat-sangat terbuka. Gitu yang berlaku. Akhirnya membolehkan mereka buat apa saja berpandukan akal. Itu liberal. Tetapi tidak terikat dengan hukum hakam. Akhirnya merosakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini saya pernah terangkan dulu, lama dulu pernah sebut tentang bagaimana bahaya liberal kepada orang yang beriman. Seorang Muslim yang beriman, dia rasa dia beriman, seorang Islam, tapi dengan sebab liberal tadi, rosak akidah tanpa sedar. Di Indonesia mereka gelar sebagai Islam liberal. Di Malaysia tak dibenarkan begitu. Sebab apa? Nama Islam liberal itu satu perangkap. Sebab perangkap apa? Islam liberal, Islam yang terbuka, Islam yang bebas. Kita pegang akidah kita, kalau dah bebas, macam mana nak kata Islam yang sebenar? Bebas macam mana? Bebas segala-gala. Tanpa terikat dengan asas syariat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan Islam lagi lah. Islam terikat. Contoh keterbukaan di sana, contoh-contoh yang tuan-tuan tahu. Mereka boleh berkongsi kehidupan yang sama walaupun akidah yang berbeza. Seorang suami mungkin Muslim, isteri Kristian, anak free thinker, atheist, contoh. Boleh? Tak ada masalah. Ini bebas. Kalau kita dah sampai tahap macam tu, dah tak boleh buat apa dah memang dah rosak dah. Mana boleh campur suami isteri tak ada tanpa akidah yang sama. Tak sah hidup berzina sepanjang masa. Allah. Ini contoh. Tapi liberal ini dia orang tak perasan. Dia rasa dia seorang Muslim. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, juga para ulama yang lain, kalau seseorang Muslim itu dapat hidup dalam keadaan istiqamah pada akidah dan juga syariat, ibadah yang tepat, maka mereka akan selamat daripada dosa-dosa yang menyebabkan mereka ke neraka di akhirat besok. Gitu. Maka secara asasnya kata Imam Ghazali, manusia ini akan menjadi orang beriman yang tidak mampu istiqamah dengan sebab mereka itu mengikut tabiat hawa nafsu. Anak-anak ada kitab boleh lihat, perenggan yang bawah itu pada baris ke berapa tu bawah tu, tengah-tengah tu lah, perenggan bawah tu, yang tengah-tengah tu ada kalimah di sana Imam Ghazali menulis apa dia, kerana tabiat manusia itu tidak sepi daripada keinginannya untuk menurutkan hawa nafsu meskipun pada sesuatu perbuatan yang kecil sahaja. Maksud dia apa? Maksudnya bila manusia beriman itu mengikut kehendak hawa nafsu, maka bermulalah penyimpangan daripada istiqamah yang mereka perlu ada untuk kekal baik sebagai orang beriman tadi. Maknanya bila ikut je nafsu, dia dah bermula jalan untuk tidak istiqamah. Dan bila tak istiqamah, maka terdedah kepada bahaya dosa. Dah dosa,
maka kemungkinan untuk ke neraka di akhirat besok akan makin terbuka. Itu cerita je. Jadi kita nak bahas malam ini insya-Allah taala dengan masa terhad ini berkenaan dengan bagaimana kita orang beriman nak menguruskan hawa nafsu supaya hawa nafsu tak menjadi sebab untuk kita tak mampu istiqamah pada akidah, pada ibadah yang tepat untuk mengelakkan kita berdosa dan mengelakkan neraka di akhirat besok. Jadi yang tu anak-anak Ustaz nak bawa satu perkongsian ilmu yang tiada ditulis di sini. Ini tambahan. Kita nak bincang sedikit berkenaan dengan bagaimana kita nak mengekang, nak mengurus hawa nafsu. Maka rujukan yang saya dapat anak-anak sekian daripada tulisan-tulisan ulama yang lain berkenaan dengan pengurusan hawa nafsu itu, kata mereka bahawa ada 3 langkah. 3 langkah, 3 kaedah yang perlu dilakukan untuk orang beriman menguruskan hawa nafsu mereka, mengawal hawa nafsu mereka. Disebut 3 perkara itu disebut, yang pertama ialah tahalli. Tahalli itu tulisan dia ta ha lam ya. Bukan, maaf. Takhalli, tahalli lagi. Takhalli dulu. Pertama takhalli, ta kha lam ya. Ta kha lam ya, takhalli. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tahalli. Tahalli itu guna huruf ha yang macam kha tapi tak ada titik. Kha mata buta kata Piramli. Itu lah kot, jim mata buta. Ingat lupa. Kalau salah betulkanlah. Itu kata riwayat Piramli lah, riwayat Piramli. Cerita tak ingat apa nama filem itu, tapi macam itulah maksud dia. Jadi guna huruf ha, bukan ha simpul tapi ha yang macam kha itulah tanpa titik. Itu tahalli. Yang ketiga ialah tajalli. Asas huruf yang sama juga tapi ada titik di tengah. Jadi jim. Jadi tajalli. Tadi ulang balik, takhalli pertama, kedua tahalli, ketiga tajalli. Apa dia? Okey, yang pertama takhalli. Takhalli ni kalau kita nak faham dalam terjemahan mudah, untuk maksud yang mudah kita faham ialah pengosongan hati ataupun jiwa. Maknanya mengosongkan hati ataupun jiwa daripada sifat mazmumah. Boleh? Anak-anak? Boleh? Gitu. Takhalli ialah mengosongkan hati ataupun jiwa daripada sifat mazmumah. Ini jalan untuk kita menguruskan ataupun mengawal selia nafsu yang ada dalam diri kita. Okey. Bagaimana kita nak faham maksud daripada terjemahan takhalli sebagai mengosongkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah? Dia gini, pahaman mudah. Bila mana kita memahami hati kita ini tempat terletak segala-galanya untuk kehidupan kita, kan dia macam apa nama dalam handphone tu, SIM card ni. Kan benda tu kecil kan. Kita ada handphone sebesar mana pun, SIM card tetap juga lebih kurang sama saiz dia, kecil je. Dalam tu segala-gala. Kalau hilang handphone, kalau SIM card tu selamat, kita selamat. Kan? Segala nombor telefon ke apa semua simpan kat situ. Dia yang akan menjadi barang yang paling berharga dalam handphone kita. Sebiji handphone ni. Kalau kata contoh, orang nak curi, sempat kita tengok. Nak sangat ambil lah. Contohnya nak curi. Tapi sempat negotiate, buat bincang. Kalau ambil, mungkin dia belasah. Kata-kata apa? Nak ambil lah. Buka SIM card bawa mai sini. Nakkan SIM card tu. Pasal apa? Situ segala-galanya. Tanpa itu, kita tak dapat nak manfaatkan handphone. Atau kalau SIM card tu rosak, memang tak boleh buat apa-apa. Kan? Gitu. Dan lain-lain lah. Itu yang saya faham sangat tu tuan-tuan. Kalau silap tu betul-betul lah. Jadi isunya saya sebut dengan jemaah sekalian, jikalau kita biarkan handphone kita ini penuh dengan perkara ataupun apa nama tadi, simpanan bahan-bahan yang ibarat macam sampah lah, yang tak berguna, dia menyebabkan handphone kita jadi berat. Jadi tak dapat guna, tak dapat manfaatkan. Sebab apa? Dia dah penuh dengan perkara ataupun benda-benda yang tak elok tadi. Mungkin lah banyak sangat simpan teks, message, gambar-gambar, video, klip video dan sebagainya, kan? Contohlah saya ada satu
WhatsApp group. Ada sahabat bawa masuk. Baru ni lah, kurang lebih dalam sebulan lebih sebelum Pirayu semalam. Ni ada lagi bukti. Tuan-tuan ada kan? Anak-anak tak ada belum lagi belum lagi, sabar. Next PRU akan dapat dah, insya-Allah. Pengalaman manis ni. Kan. Jadi ada sahabat bawa masuk satu WhatsApp group. Konon-kononnya nak tolong seimbangkan perbincangan. Tapi saya nak sebutkan bahawa apa benda? Bahawa WhatsApp group berkenaan, masya-Allah, luar biasa dahsyat. Apa dia? Perbincangan yang sangat laju. Luar biasa. Tuan-tuan bayangkan, saya pernah terskip satu hari tak tengok sebab ada urusan sikit daripada pagi, kurang lebih 12 jam lah, daripada 7 pagi ke 7 malam. Kan? Last tengok 7 pagi, tengok balik 7 malam, conversation, perbincangan dia tu berjumlah sebanyak 18,000. 12 jam. 18,000. Mana 1 jam 1,000 lebih. Kan? Bapa dia kata kan? Banyak betul. Dia kata, Allah, ini kalau tak delete memang habis lah. Maka tugas saya ialah saya buanglah. Nak kena buang. Kan kita boleh pilih kan clear chat tu kan. Delete lah kat situ. Jadi tugas saya mendelete. Nak keluar rasa tak sampai hati. Sahabat bawa masuk dengan pesan, tolonglah tolong imbangkan sikit perbincangan yang banyak baik daripada banyak buruk daripada baik kat situ. Macam-macam lah. Saya tak mampu dah nak ni sebab rasa tak sakit kepala lah. Tapi nak buang, nak keluar tadi rasa tak tergamak, maka tugas saya ialah untuk delete. Bayangkan sulang balik 12 jam satu hari siang, 18,000 conversation non-stop. Jadi itu contoh. Baru satu. Banyak WhatsApp group bersepah-sepah. Dengan gambarnya, dengan klip videonya, masya-Allah. Kalau tak buang, maka tak boleh guna handphone saya. Situ. Jadi kita pun sama. Contoh tadi, bagaimana takhali itu, kita nak buang yang itulah. Nak buang yang buruk-buruk tadi, yang masuk dah bersumbat dalam hati kita yang kecil itu. Berapa lama? Tengok umur kita lah. Usia kita, berapa usia kita sekarang? Anak-anak ni okeylah, muda lagi. WhatsApp, handphone tak ada. Ada handphone? Boleh, takkan boleh ada handphone kan? Tak boleh ada lah. Kalau ada kantoi. Siap kenalah. Kan, tak boleh ada handphone. Dah lah muda, handphone tak ada. InsyaAllah selamat. Itu yang boleh hafal Quran tu. Kan? Cuba kalau balik kampung, balik rumah, sebulan cukup lah, tak payah lama-lama. Sebulan tak ada lah. Seminggu pun dah pening dah. Sebab apa? Masuk dah macam-macam kat sini kan. Itu ceritanya. Jadi maaf sebut, yang dewasa, Ustaz Zuri anak-anak, tuan-tuan pada jemaah sekalian, bayangkan dengan usia masing-masing. Berapa usia masing-masing? Terpulang. Bila delete, mentaubat, itu masing-masing lah. Itu ayat tadi tu, ayat 8 surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu tugas kita. Tolong delete, buang. Pasal apa? Kalau tak buang, mazmumah tu akan berkumpul kat situ. Berkumpul tu, dia akan menjadi penyebab kepada kita untuk sentiasa terarah kepada perkara yang tak baik. Sebab enjinnya kat situ, enjin yang dah penuh dengan sampah sarap. Maka yang baik itu tak mampu untuk masuk, menggerakkan kita. Jadi akhirnya rosak. Faham itu mudahnya begitu kita faham. Maka tugas kita orang beriman ialah kita kena buang yang sampah sarap tu dalam hati dan jiwa kita. Tu takhalli. Gitu. Maka kata ulama, untuk sempurnakan proses takhalli itu ada 3 kaedah. Ni pecahan untuk yang pertama. Takhalli ada 3 pecahan, 3 kaedah. Yang pertama ialah mujahadatun nafs. Mujahadah, jihad kita untuk menguruskan nafsu, untuk jaga nafsu, kehendak diri kita. Kehendak-kehendak yang akan menatijahkan kepada berkumpulnya sifat mazmumah dalam jiwa, dalam hati kita. Kita kena usaha. Jadi tuan-tuan, puan-puan pada jemaah sekalian, contoh mudah sekali ni anak-anak tahfiz. Contoh yang tepat. Golongan yang besar mujahadah. Mujahadah untuk jadi seorang pemuda yang mampu meletakkan Quran dalam jiwa,
bukan senang tau. Bukan mudah. Kan? Anak-anak cakap mudah lah sebab dah duduk dalam dunia yang memudahkan urusan tersebut. Cuba duduk di luar bersama dengan orang yang tidak macam ni. Payah. Jadi dalam keadaan macam ni, apa mujahadahnya? Macam-macam mujahadah. Tadi handphone tak ada, tu mujahadah tu. Mengelakkan dosa. Jaga makan minum. Jaga jadual harian. Kan? Berapa kali sehari baca Quran. Hati nak kena bersih. Macam-macam. Ini mujahadah. Situ. Akhirnya jadi baik. Jadi macam ni. Dapat hafal Quran. Kan? Maknanya hafal Quran tu mampu dilaksanakan. Sebab apa? Sebab proses mujahadah tu berjalan dengan sempurna. Di sini. Orang lain pun boleh juga sebenarnya. Tapi dengan syarat proses tu ada. Semua orang boleh sebenarnya. Kan? Gitu. Anak Ustaz Sri pun, anak saya tuan-tuan, sama juga. Tengok kat rumah dulu macam tak lepas je ni. Boleh hafal Quran. Duduk rumah dululah. Sebelum masuk sekolah. Dah pergi sekolah, duduk asrama, dah 2 tahun. Macam tak percaya. Boleh juga dia rupanya. Sekarang dah juzuk ke-16. Okeylah, alhamdulillah lah. Kan, tengok duduk rumah, boleh ke budak ni? Pasal apa? Handphone tu macam lekat dekat badan, tak terlepas. Pegang, tak nak lepas. Mana? Kan? Game, lepas game. Macam mana? Tapi bila duduk tempat yang perlu mujahadah, handphone tak ada, makan minum kena jaga, dapat rupanya. Maknanya apa? Proses tu penting. Maknanya orang nak jadi baik ni macam tu lah. Mujahadah ni kena kuat. Faham situ. Jadi itu tugas orang beriman tadi, takhalli. Pertama mujahadah, ringkas kat situ. Yang kedua dinamakan sebagai azam yang kuat. Mujahadah tu nama proses dia. Kejayaannya bergantung kepada kesungguhan. Azam mesti kuat. Contoh anak-anak. Azam itu ialah sistem yang dibina, yang dibentuk. Contoh mungkin ustaz yang ajar anak-anak sekian, set target. Anak-anak kena khatam hafaz Quran 30 juzuk dalam masa 3 tahun contoh. Maka azam tu akan dibina mengejar masa yang ditetapkan itu contoh. Bila begitu, sama ada dapat atau tak dapat, akan ada satu jalan ke arah nak dapat. Sebab ada orang dapat sungguh 3 tahun dapat. Ada orang tak dapat. Tapi dia akan ada jalan nak bagi dapat. Mana tak dapat 3 tahun, mungkin terlepas sikit ke depan 4 tahun. Dapat juga akhirnya. Kan? Anak saya tuan-tuan anak sekian, 16 juzuk 2 tahun. Saya kata, boleh tahan juga. Dia kata apa? Alah baik. Tu sikit tu. Sikit lah. Sikit. Kenapa? Sahabat dia kata, lagi 2 juzuk nak khatam. Allah. Maknanya lagi bagus. Tapi ada target dia lah. Ada sistem dia. Dia akan jadi boleh akhirnya begitu. Itu keazaman. Jadi orang yang nak sempurnakan takhalli, azam tu kena menjadi sesuatu yang diletakkan dalam pertimbangan usaha dia untuk sempurnakan takhalli tadi, nak keluarkan benda-benda yang kotor, sifat mazmumah dalam diri dia. Okey, dengan mujahadah kemudian bergandingan dengan azam. Yang ketiga kata ulama ialah bersedia untuk menerima ujian daripada Allah. Sedia untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ini bagi mereka yang menempuh proses takhalli, hukumnya adalah wajib. Maksudnya apa? Wajib ada ujian. Jangan anggap ujian tu perkara tambahan, sampingan. Tak. Wajib. Mesti kan datangnya. Mesti. Itu tuan-tuan, contoh mudahlah tuan-tuan para jemaah sekalian. Kita nak jadikan diri kita istiqamah, boleh berada di rumah Allah, berjemaah 5 waktu. Ingat mudah payah. Dah dapat tu adalah ujian. Kan? Macam kemarin di saya di Uluyang, lepas kuliah tu tengok seorang orang tua tu lah. Dia dengan berkursi dia, kaki dia berbalut semen besar lain macam. Rupanya dia jatuh motor sebab salah letak motor dia. Tu je. Orang tua pergi masjid,
hari-hari berulang dah bertahun, bawa motor, salah letak motor je, musim hujan, motor jatuh kena kaki dia. Ya Allah, saya kata kesiannya Haji, bengkak lain macam. Pergi mai masjid berjemaah, saya kata Allah hebat. Dia kata tak boleh, saat duduk rumah tak jadi, kena mai juga. Allah hebat. Ujian datang. Gitulah. Itulah ujian. Kan? Itu satu. Lain banyak lagi. Kadang-kadang sahabat uji kita, duga kita, kan, dan macam-macam lah ujian-ujian yang datang kepada kesungguhan yang kita bina untuk menyempurnakan proses takhalli tadi itu. Anak-anak pun samalah. Tak semua orang dapat kekal, kan, menghafal Quran, kan. Ada yang khatam sebelum khatam, ada. Faham? Balik sebelum khatam ada. Ada. Kan, macam itulah. Kadang dia ada ujian dia tak tahan, kan, gitu gini dan sebagainya, kan. Kadang-kadang anak tak tahan kat rumah, mak lagi tak tahan. Dia kata apa? Dah berhentilah, sambung bab lain. Kalau dah mula macam tu, siap, takkan khatam. Ada macam tu. Dia beralih, tak boleh situ pasal apa? Ada sahabat akan kawan nakal, kacau dia, pergi hantar tahfiz lain. Rupanya ada lagi nakal tempat lain. Itu ujian, kan? Biasalah nakal, kan? Budak lelaki kan, lembut kan, jadi lain pujak, au pula. Nakal-nakal tu biasalah. Jadi ujian lah tu. Pesan kepada anak, Allah tahanlah sikit, sekat hilang selipar apa sangat, kan? Macam tu. Baldi pecah biasa. Macam mana budak tengah membesar, kan? Asyik hilang je pen. Ada orang makan ke pen, tak tahu, hilang je. Sabar, takkan pun ambil kira. Contohnya macam tu kan, payah dan sebagainya. Okey, ujian-ujian inilah kena kita ambil kira dalam proses untuk membina jiwa yang begitu sempurna, yang baik, yang bebas daripada sifat mazmumah. Itu ialah takhalli. Pertama, tadi ada 3 kan. Pertama apa dia? Takhalli. Yang kedua, tahalli. Apa tahalli? Tahalli ni ialah kita mengisi hati kita, jiwa kita dengan sifat mahmudah. Dia lawan kepada takhalli. Takhalli itu buang mazmumah, sampai kepada tahalli kita buat masuk mahmudah. Itu prosesnya. Untuk apa? Untuk kita jadikan diri kita ini mampu untuk menjadikan nafsu kita itu membantu kita untuk kekal istiqamah pada akidah, pada syariat, pada ibadah yang terbaik sampai kita mati. Buat masuk mahmudah. Sebab mahmudah ni dia tak boleh masuk, nak bertapak pun tak boleh kalau hati yang kecil itu dah penuh dengan mazmumah. Nanti proses dah sebut tadi, proses takhalli, proses untuk buang mazmumah, maka insya-Allah mahmudah boleh masuk dan lekat bertapak, maka tu jadi baik. Ini bawa contoh sikit tuan-tuan, pada jemaah sekian sikit. Bagaimana kegagalan orang beriman untuk membina ataupun menempatkan sifat mahmudah dalam diri dia disebabkan proses yang disebutkan tadi tak berjalan. Begini, kadang-kadang kita rasa pelik dengan sikap setengah orang lah. Ni tuan-tuan umum. Jangan fikir apa-apalah. Umum semata-mata. Ada orang dia berjemaah, maaf sebut umum, tak tinggal, okey, alhamdulillah, terbaiklah. Mana ibadahnya dia dah buat. Tapi orang yang sama kadang dirunguti oleh orang lain. Kan, contoh apa dia? Dia jemaah tak tinggal, hebat, tapi kalau dia bercakap hati akan sakit. Contoh, dengar percakapan dia. Dia buka je mulut, ada benda tak kena. Boleh faham? Contoh gitu. Maknanya pertuturan dia, pertuturan yang tidak menggambarkan hatinya dipenuhi oleh sifat mahmudah. Kata Imam Ghazali, bila mulut kita bercakap, bukan mulut ni, dalam kitab Bimbingan Mukmin, tuan-tuan dia belajar sini. Ustaz apa Dr. Rizwan Rahmat dia ngajar kan? Tak silap lah. Bimbingan Mukmin. Kan? Bahawa bahaya lisan, dosa lisan, yang mana kita bercakap bukan mulut je, bahaya lisan, dosa lisan ada sebanyak 19 perkara. Kan? Sebahagian besar ialah dosa besar. Tu dia.
Jadi macam mana ada orang yang solat jemaah tak tinggal, nampak hebat, tapi bercakap je ada je benda sakitkan hati orang dan sebagainya. Menggambarkan bahawa berlaku pertembungan yang dahsyat dalam diri dia tu. Mahmudah yang nak dibina dengan usaha dia, ibadah yang dibuat, yang diteruskan itu tak mampu untuk membawa Mahmudah bertapak. Sebab mazmumah tak dibawa keluar. Proses itu tak berjalan. Ini satu benda yang kita kena ambil faham. Kan kalau tengok kepada kitab, maaf sebut panjang sikit perbincangan. Kitab Talbisul Iblis, Belitan Iblis, Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dia kata apa? Itu di antara tipu daya iblis. Rasa dah hebat ibadah, rupanya tak ke mana. Pasal apa? Hati masih rosak. Tertipu. Ditipu. Tertipu kat situ. Allah. Sedangkan ibadah kita nak jadikan kita baik. Tapi tak baik-baik juga. Itu. Jadi, tadi kan, takhali kalau sempurna, dah buang yang buruk, yang baik akan masuk. Itu dia yang akan menyempurnakan kita. Solat berjemaah tak tinggal, tengok air muka tenang, bercakap sopan santun, orang dengar pun sejuk hati. Tu gambaran contoh mudah. Hatinya dah dipenuhi oleh sifat mahmudah. InsyaAllah. Gitu. Boleh faham tuan-tuan para jemaah sekalian. Jadi gitu lebih kurang masuk tahalli, buat masuk sifat mahmudah. Jadi bila mana dah ada sifat mahmudah dalam jiwa kita dengan kesempurnaan proses tahalli tadi, maka pergi yang ketiga. Apa dia? Tajalli. Apa tajalli? Rasa bertuhan. Itu terjemahan dia. Rasa bertuhan. Hidup rasa bertuhan. Cukuplah tu. Untuk selamat daripada neraka di akhirat besok. Sebab apa? Maaf sebut. Tak semua orang rasa bertuhan. Memang bertuhan, tapi rasa bertuhan ni lain. Sebab apa? Sebab kadang rasa bertuhan ni, ulama digandingkan apa? Rasa bertuhan dia akan bergandingan dengan rasa kehambaan. Rasa bertuhan tu, tajalli tu rasa bertuhan, maksud dia bergandingan dengan rasa kehambaan. Rasa diri tu hamba. Bila dah macam tu, dia jadi seorang manusia yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Dia rasa bertuhan. Yang jadi tak baik tu pasal apa? Dia belum rasa bertuhan. Dia asyik nak berkonfrontasi dengan Tuhan. Itu yang jadi masalah tu. Maksudnya apa? Itu yang langgar hukum Tuhan. Itu yang belum rasa bertuhan. Dia dah buat benda yang Tuhan suruh, Allah Ta'ala suruh, tapi belum rasa bertuhan. Belum lahir nilai kehambaan. Maka akhirnya kalau tak ada rasa bertuhan, tak timbul kehambaan, maka maaf sebut, mungkin ibadah jadi riak. Contoh, diri itu ada ujub, ada takabur, ada hubbul jah. Macam-macam lagi lah. Penyakit-penyakit hati yang sangat banyak. Dia akan jadi macam-macam. Yang tu tidak dalam maksud rasa bertuhan dan juga rasa kehambaan. Situ payah. Jadi yang itulah kata ulama yang akan menyumbang kepada dosa. Jadi bila mana kita dah ada rasa bertuhan, insya-Allah kita akan lebih selamat daripada terjebak untuk melakukan dosa. Dah selamat terhindar daripada dosa, maka insya-Allah akhirat besok ke syurga lah. Itulah kitaran sifir mudah dia macam itulah. Dan tadi soal rasa kehambaan itu, rasa bertuhan itu, kata ulama, ia berpaut dengan ayat 56 surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, melainkan untuk mengabdikan diri, memperhambakan diri kepada aku. Maknanya tujuan Allah jadikan kita hidup atas muka bumi ini untuk kita jadi hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Bukan hamba nafsu. Tu lawan dia. Maka maaf sebut, yang ramainya secara hakikatnya ialah hamba kepada nafsu. Bukan hamba kepada Tuhan punya nafsu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang biasa berlaku. Allahu Akbar. Akhirnya, maaf sebut jemaah sekalian, bila jadi hamba nafsu, yang baik tak nampak baik, yang buruk nampak baik.
Dalam banyak keadaan. Dalam banyak keadaan. Itu yang payah tu. Allah. Kan? Yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Lepas tu kita diminta supaya minta dengan Ta'ala. Akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, akan tunjukkan kepada aku yang baik sebagai baik dan rezekikan untuk aku supaya dapat ikut yang baik tu, dapat buat yang baik tu. Ya Allah, tunjukkan aku yang buruk sebagai buruk dan rezekikan kepada aku supaya aku dapat elak daripada melakukan perkara yang buruk tersebut. Tu orang beriman. Sebab apa kita bimbang? Dengan hati bermasalah, tadilah, yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Kan? Kita mungkin tak perasan kita tak buat, orang lain buat. Kan? Orang lain buat. Sebab tu akhirnya bila macam tu keadaan, orang yang buat baik dicari kat mana salah dia. Sebab dia nak cari buruk. Orang yang buat buruk tak kisah pula. Kan? Ni masalah ni. Itu akhirnya bila tuan-tuan, rajin berjemaah, datang ke surau, ke masjid. Surau masjid ni jadi tempat bermasalah bagi setengah-setengah orang. Isu macam isu yang berlaku beberapa ketika yang lalu. Isu apa? Isu azan je. Ceramah azan, dengar keluar, kuat sikit. Isu jadi isu besar, marah, ganggu. Orang buat baik. Yang jiran sebelah karaoke kau tak marah pula, kenapa? Contohnya. Kan? Laung azan tak boleh. Panas telinga ke apa? Kan? Dengan kuliah pun tak boleh. Panas telinga ke apa? Inilah masalahnya. Siapa yang marah tu? Orang beriman. Biasa macam itulah, biasa. Yang tak beriman tak marah pun dia tenang je, relax je. Inilah bendanya, para jemaah sekalian. Jadi itu 3 perkara kata ulama untuk kita jadikan diri kita sempurna sebagai orang beriman, untuk kita istiqamah pada landasan kehidupan beragama dalam keadaan akidah dan juga ibadah yang sempurna sampai ke akhir hayat, demi mengelakkan kita terdedah kepada pelbagai dosa. Untuk apa? Untuk akhirnya di akhirat besok selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik tadi takhalli, tahalli dan juga tajalli. Buat yang tu insya-Allah kita akan selamat mudah-mudahan. Selebihnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Jadi para jemaah muslimin muslimat dan anak-anak tahfiz sekalian, kita berakhir setakat tu dulu untuk pertemuan kita malam ini. Insya-Allah taala anak-anak boleh tanda kat kitab tu. Pada bulan hadapan insya-Allah kita akan berbincang pada muka surat yang ke-112. Ada beberapa perkara yang diberikan penekanan di situ dalam kita memahami bagaimana untuk kita menjadikan diri kita orang beriman yang dapat bebas daripada siksaan neraka di akhirat besok. Banyak lagi ni, sangat panjang lagi. Kalau nak boleh tengok itu satu persatu dibahas oleh Imam Ghazali sampai kepada sebanyak 13 tajuk kecil. 11 tajuk kecil. InsyaAllah akan sama-sama kita bahaskan untuk kita mendapat faham yang tepat sebagai orang beriman yang dapat mengelak daripada neraka di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu taala wa alam. Jadi demikian sedikit perkongsian untuk malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, para jemaah, anak-anak tahfiz sekian mendapat manfaat, dapat ilmu daripada apa yang dipersembahkan kepada kita oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, juga para ulama yang lain. Saya sekadar menyampaikan apa yang mereka telah pun perturunkan ilmu dalam kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan huraian yang disebutkan itu menjadi huraian yang mudah difahami. Mohon maaf anda huraian saya huraian yang susah difahami, kelemahan saya. Namun ada kebaikan, kefahaman, kembalikan ucapan syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.